Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita yang ke-6 pada malam ini. Sama-sama kita ingin mengupaskan kitab 20 pengajaran berkaitan kitab Fiqh Vaksin. Jadi kita nak mulakan pada hari ini dengan kita merumuskan terlebih dahulu apakah poin-poin penting yang telah kita sentuh pada sesi minggu lalu. Pada sesi minggu lalu kita ada membahaskan berkaitan dengan dua perkara yang penting. Kita membahaskan tentang masyarakat Islam Singapura dibenarkan bahkan dianjurkan untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19 yang telah diluluskan sebagai selamat dan berkesan. Itu antara poin yang kita sentuh pada sesi minggu lalu. Kerana agama Islam sangat menitik beratkan berkaitan dengan kesucian jiwa dan keselamatan serta melindungi nyawa. Pada minggu lepas juga kita membahaskan tentang barangkali ada yang bertanya kalau sekiranya penggunaan vaksin itu boleh menyebabkan side effects, kesan sampingan. Adakah itu tetap dibenarkan dalam Islam? Dan kita bahaskan isu ini. Kita mengatakan di sana ada dua kaedah yang kita kongsi dengan antum. Dan kaedah yang kita kongsi dengan antum adalah kaedah yang ada kaitan dengan fiqh muwazanat. Iaitu dalam satu perkara bila berlaku pertembungan antara kemaslahatan dan kemudaratan, maka hendaklah dilihat kepada kemaslahatan dan kemudaratannya. Kalau sekiranya kemaslahatan melebihi kemudaratan, maka benda itu adalah dibenarkan. Dan kalau sekiranya kemudaratan pula melebihi kemaslahatannya, maka perkara tersebut adalah tidak dibenarkan. Kita bagi contoh dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menarik perhatian kita berkaitan dengan arak dan juga berkaitan dengan perjudian. Arak dan perjudian ada kemanfaatannya, ada kemaslahatannya. Dalam masa yang sama juga, dalam arak dan perjudian juga ada dosanya, ada kemudaratannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dosa ataupun kemudaratan yang terhasil daripada arak adalah jauh lebih besar daripada kemanfaatannya. Jauh lebih besar daripada kemaslahatannya. Oleh itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudaratan arak lebih besar daripada kebaikannya, lalu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang para ulama kita keluarkan dengan satu kaedah dalam satu isu, dalam satu perkara, kalau ada kebaikan dan kalau ada kemudaratan,
tetapi kemudaratannya melebihi kebaikannya, maka perkara tersebut adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama juga pada minggu lepas, kita kongsi dengan antum, kalau dalam satu isu ada pertembungan antara benda yang baik dengan benda yang buruk, kan? Kalau sekiranya kebaikannya, kalau sekiranya kemaslahatannya melebihi kemudaratannya, maka kebiasaannya perkara tersebut adalah dibenarkan dalam Islam. Kita bawa contoh, kita tarik perhatian antum kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan kisah Nabi Khidir alaihi salam. Yang mana pernah satu ketika dia nampak ada perahu kan, ada kapal kan yang dimiliki kan, oleh orang-orang miskin, lalu dia buat lubang. Dia melubangkan, membuat lubang pada perahu kan, ataupun pada kapal tersebut. Kerana pada ketika itu ada golongan pemimpin yang zalim yang akan merampas kapal-kapal ataupun perahu-perahu yang tidak cacat, kan, yang kelihatan sempurna akan dirampas. Tetapi kalau di sana ada perahu-perahu ataupun kapal-kapal yang mana ada keaiban, ada lubang, tidak akan dirampas. Oleh kerana Nabi Khidir alaihi salam dia tidak ingin perahu ataupun kapal yang dimiliki oleh orang-orang miskin dirampas oleh pemimpin pada ketika itu, maka dia buat lubang kan, pada perahu ataupun kapal tersebut. Walaupun terdapat kemudaratan, tetapi adalah demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Dan itu merupakan perkara yang kita kongsikan pada dua perkara yang kita kongsikan pada minggu lalu. Pada hari ini saya nak beralih kepada soalan yang ke-11 dalam kitab 20 pengajaran berkaitan dengan fake vaksin. Soalan yang ke-11 dalam kitab ini berbunyi, adakah perbuatan meninggalkan pengambilan suntikan vaksin boleh dianggap sebagai bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi barangkali ada orang bertanya, Ustaz, kalau saya tak ambil vaksin, tapi saya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah perbuatan meninggalkan mengambil suntikan vaksin ini menurut ajaran Islam boleh tak dia dianggap sebagai perbuatan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu merupakan satu soalan yang perlu dibincangkan tentang apakah jawapan yang bagi soalan ini. Jadi apa jawapan kita bagi soalan yang ke-11 ini? Pertama, sebelum nak jawab soalan ini, kita perlu faham apa itu tawakal. Kan? Jadi kata para alim ulama kita, tawakal yang hakiki, tawakal yang sebenarnya, sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang diperintahkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menafikan kepentingan usaha. Tidak ada percanggahan antara meletakkan pergantungan kepada Allah dan dengan melakukan usaha-usaha yang tertentu. Tidak ada percanggahan. There's no contradiction. Bahkan kata para ulama, termasuk dalam pengertian tawakal adalah kita berusaha. Berusaha itu termasuk dalam tawakal kita kepada Allah. Kata sebahagian di kalangan ulama, manusia ni, cara mereka faham tawakal ni, dia berbeza-beza. Cara mereka faham hubungan antara tawakal dengan usaha ni ada beberapa kelompok. Hatta di kalangan orang Islam. Golongan yang pertama di kalangan orang Islam, cara mereka faham hubungan antara tawakal dengan usaha adalah mereka ni bila ada satu perkara, mereka letakkan pergantungan kepada Allah tetapi tidak melakukan usaha. Kumpulan pertama di kalangan orang Islam, mereka berpandangan tawakal tu tak perlu usaha. Kita just letakkan pergantungan kepada Allah, Ustaz. Tak payah nak usaha ni. Ni kalau kita usaha ni tak termasuk dalam tawakal. Itu kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua pula, di kalangan orang Islam, cara mereka faham hubungan antara tawakal dengan usaha adalah mereka berusaha, alhamdulillah, mereka berusaha, tetapi mereka meletakkan pergantungan kepada usaha mereka.
mereka tak letakkan pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di golongan yang kedua, mereka berusaha, they put in effort, tapi mereka letakkan pergantungan mereka kepada effort, kepada usaha yang telah mereka keluarkan ataupun yang telah mereka buat, yang telah mereka lakukan. Mereka tak letakkan pergantungan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana ada kumpulan yang ketiga di kalangan masyarakat Islam, iaitu orang yang berusaha, kemudian mereka meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rumuskan sekali lagi, di kalangan orang Islam, cara mereka faham hubungan antara tawakal dengan usaha ada tiga golongan. Golongan pertama, mereka rasakan yang tawakal tu tak perlu nak usaha. Mereka menafikan kepentingan usaha. Golongan kedua pula, mereka berusaha tetapi mereka lupa letakkan pergantungan mereka pada Allah. Mereka meletakkan pergantungan kepada usaha mereka. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang berusaha kemudian mereka meletakkan pergantungan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara tiga golongan ni Ustaz, manakah golongan yang berada pada landasan yang benar, yang landasan yang paling adil dalam isu ini? Kata para ulama, dalam ketiga-tiga golongan ni, golongan yang berada pada landasan yang paling benar, paling adil adalah golongan yang ketiga. Iaitu golongan yang mereka meletakkan usaha mereka, dalam masa yang sama juga mereka meletakkan pergantungan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berusaha, kemudian mereka meletakkan pergantungan kepada Allah. Itulah tawakal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Itulah tawakal yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Kita berusaha, kemudian kita meletakkan pergantungan kepada Allah. Macam orang pelajar dia ambil examination, dia ambil peperiksaan, dia punya usaha adalah dengan dia mengulang kajian pelajaran dia. Sebelum masuk examination hall, dia ulang kaji dulu, dia buat revision. Itu usaha dia. Lepas dah buat tu examination paper tu, maka dia bertawakal pada Allah. Dia letakkan pergantungannya kepada Allah. Dia berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia pass dengan flying colours, kan? Lulus dengan cemerlang. Kan? Itu tawakal yang hakiki. Adapun orang, kalau dia masuk examination hall, dia tak belajar, dia tak revise, tapi dia kata dia tawakal. Kita kata itu bukan tawakal. Saya teringat dulu waktu sekolah menengah, kadang-kadang waktu peperiksaan ni ada sebahagian kawan, sebelum masuk examination hall, kadang-kadang kita tanya dia lah. Kan? Kita tanya, kamu ni dah revise ke belum? Dah ulang kaji ke belum bagi peperiksaan ni? Ada yang berikan jawapan, oh aku tak revise. Aku tawakal pada Allah. Kan? Dia tidak ulang kaji, kemudian dia kata dia tawakal kepada Allah. Kita katakan ini adalah the wrong usage of perkataan tawakal. Penggunaan yang salah. Tawakal yang hakiki, dia ada dua komponen yang penting. Pertama sekali adalah berusaha, kemudian yang kedua adalah meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini, saya nak tanya antum satu soalan. Tadi kita sebut tentang tawakal. Jadi dekat depan skrin ni ada dua ejaan dalam bahasa Arab tentang perkataan tawakal. Jadi pada pandangan antum, mana satukah ejaan yang tepat bagi perkataan tawakal? Adakah A yang ditulis yang dalam kotak biru tu, tawakal, huruf ta, huruf waw, huruf kaf dengan lam, ataupun pilihan B yang kotak warna merah tu, huruf ta, waw, alif, kaf, lam. Manakah ejaan yang tepat bagi perkataan tawakal? Adakah pilihan A ataupun pilihan B? Kan, apa pandangan antum?
Jadi saya lihat ada jawapan-jawapan yang diberikan oleh antum dan kebanyakannya saya lihat pilih A kan. Kebanyakan di kalangan antum ada yang banyak tulis A. Tawakal yang kotak warna biru tu. Dan tepat sekali. Itulah ejaan yang tepat bagi perkataan tawakal. Tawakkala. Dan tawakal sebagaimana kita katakan tadi, dia ada dua komponen yang penting. Pertama sekali adalah usaha, kemudian meletakkan bergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pilihan B yang warna merah tu, tawakala. Itulah kata para ulama, maksud daripada tawakala adalah seseorang itu meletakkan pergantungan kepada Allah tetapi tidak berusaha. Jadi kalau ada orang dia meletakkan pergantungan pada Allah tapi dia tak put in effort, dia tak berusaha, kita kata, ulama kita kata itu bukan tawakal, itu tawakal. Jadi ada perbezaan antara tawakal dengan tawakal. Kan? Tawakal yang kotak warna biru tu adalah usaha dulu, kemudian letakkan pergantungan pada Allah. Manakala yang kalau meletakkan pergantungan kepada Allah sahaja tanpa usaha, itu bukan tawakal, tapi itu tawakal yang kotak warna biru tu. Jadi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menggabungkan antara usaha dan meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mengambil vaksin COVID-19 ini, dia termasuk dalam usaha yang amat dianjurkan dalam Islam. Jadi kita kata tawakal ni mesti ada usaha. Sama jugalah dalam keadaan penularan COVID ni. Untuk menangani kes COVID dalam kita berdepan dengan masalah wabak ni, perlu ada langkah-langkah pencegahan. Perlu ada usaha, perlu ada effort. Dan salah satu effortnya adalah berkaitan dengan mengambil vaksin. Hukum berkaitan dengan mengambil vaksin kita dah bahaskan dah. Kan pada sesi-sesi yang lalu. Vaksin kalau dia berkesan, kalau dia selamat digunakan, kan? Maka itulah di antara ciri-ciri vaksin yang dibenarkan di dalam Islam. Jadi dalam keadaan penularan wabak ni, dalam keadaan pandemik, macam mana kita cara bertawakal kita? Jadi saya katakan kepada antum, tawakal ada dua komponen yang penting. Pertama sekali adalah usaha, kemudian meletakkan pergantungan kepada Allah. Jadi cara seorang Muslim bertawakal dalam keadaan pandemik ini, pertama sekali mesti ada usaha. Dan usahanya datang dalam bentuk mengambil langkah-langkah pencegahan. Preventive measures. Dan banyak langkah-langkah pencegahan yang telah diterapkan. Yang diwajibkan oleh pihak yang berkuasa. Termasuk dalam mengambil langkah pencegahan adalah memakai pelitup, memakai mask. Itu juga termasuk dalam usaha kita. Melindung diri daripada terkena wabak. Termasuk juga dalam mengambil langkah-langkah pencegahan adalah social distancing. Tidak berdiri terlalu rapat dengan orang-orang di luar. Itu juga termasuk dalam usaha. Termasuk juga dalam usaha dalam keadaan pandemik ini adalah dengan mengambil suntikan vaksin. Itu juga termasuk dalam usaha. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua yang penting adalah cara kita bertawakal selepas kita berusaha dalam keadaan pandemik ni adalah meletakkan pergantungan kepada Allah agar diselamatkan daripada ditimpa wabak. Yes, kita usaha. Yes, kita pakai pelitup. Yes, kita diri tak begitu rapat dengan orang luar. Dalam masa sama juga,
Kita meletakkan pergantungan kita pada Allah. Kita tidak meletakkan pergantungan kita kepada usaha kita. Jadi itu yang disebutkan oleh para alim ulama kita. Itulah tawakal yang hakiki. Yang menggabungkan antara usaha dan menggabungkan dengan meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada soalan ke-11 saya beralih kepada soalan yang ke-12 dalam kitab ini. Soalan yang ke-12 berbunyi, apakah dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawa tawakal yang hakiki tidak menafikan kepentingan usaha? Tadi kita katakan yang tawakal dalam Islam ni mesti ada usaha. It's an important component dalam tawakal. So ada tak dalil daripada Al-Quran yang supports, yang menyokong, yang mengatakan yang tawakal ni mesti ada usaha? Jadi kata para ulama, ada. Ada plenty of dalil. Banyak sangat dalil, baik daripada Al-Quran maupun daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menyokong pandangan yang mengatakan tawakal yang sebenar-benarnya tidak menafikan kepentingan usaha. Apakah contoh-contoh dalil tersebut? Pada hari ini saya nak kongsi beberapa dalil yang berkaitan dengan isu ini, yang ada kaitan dengan tawakal dan kaitannya dengan usaha. Salah satu dalil yang kita nak kongsi dengan antum adalah surah An-Nisa ayat 102. Surah An-Nisa ayat 102 membicarakan berkaitan dengan solatul khauf. Solat dalam keadaan peperangan. Kita bacakan terlebih dahulu ayat ini daripada surah An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Yang artinya, dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan salat dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak daripada mereka berdiri mengerjakan solat bersama-sama kamu. Dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh. Jadi sebelum saya lanjutkan lagi dengan membaca terjemahan bagi ayat tadi, ayat ini membincangkan tentang satu hukum fikih berkaitan dengan salatul khauf, salat dalam keadaan peperangan. Dan ayat ini kata para alim ulama kita membicarakan tentang peperangan di mana pihak musuh tidak berada di arah kiblat. Para ulama kita bila membincangkan tentang hukum yang ada kaitan dengan solat dalam keadaan perang ni, dia ada beberapa situasi. Dalam sebahagian situasi, musuh berada bukan di arah kiblat. Macam contohlah, kan kalau kiblat dekat depan kita, contoh musuh dekat belakang. Sedangkan kiblat ni kat depan.
So di sana ada tata cara yang tertentu untuk mendirikan solat. Dalam sebagian keadaan pula, musuh berada di arah kiblat. Dia berada kat depan kita. Kalau musuh berada kat depan kita, di sana pun ada tata cara yang tertentu untuk mendirikan solat dalam keadaan perang. Jadi ayat ini, dia membicarakan tentang dalam satu keadaan peperangan yang mana musuh bukan berada di arah kiblat. Kan? Itu keadaannya. Dan apakah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah, dan apabila engkau, wahai Muhammad, berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan salat dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan salat bersama-sama kamu. So the first paragraph ni, bahagian yang pertama terjemahan daripada ayat ini, menunjukkan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya musuh bukan berada di arah kiblat, kalau nak dirikan solat berjemaah, kena buat dua kumpulan. Dua grup. Satu kumpulan, solat bersama-sama dengan Nabi SAW. Solat bersama maksudnya adalah solat berjemaah. Sama-sama dengan Nabi SAW. Habis Ustaz, kumpulan yang kedua apa yang dia buat? Kumpulan yang kedua yang perlu mereka lakukan adalah mereka kena mengawasi musuh. Jadi mereka tak perlu solat dulu. Oleh kerana musuh itu bukan berada di arah kiblat, maka hendaklah mereka mengawasi musuh. Takut-takut musuh tiba-tiba attack, kan, ataupun serang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buat dua kumpulan. Satu kumpulan salat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala kumpulan yang kedua hendaklah mereka mengawasi musuh. Mereka tak perlu masuk solat dulu. Mereka tak perlu join solat dulu. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Jadi yang ikut Nabi SAW dalam keadaan solat tu, dia kena menyandang senjata. Bawa senjata mereka. Sama juga dengan yang sedang mengawasi pihak musuh, mereka juga perlu menyandang senjata mereka. Kan? Takut-takut kalau pihak musuh, mereka serang secara mendadak. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh. Apa maksud bahagian ayat ni? Kan, tata cara solat khauf ni, tata cara solat dalam keadaan perang, kalau sekiranya tadi kita katakan ada dua kumpulan. Kumpulan pertama, solat bersama dengan Nabi SAW. Kumpulan yang kedua, kena jaga musuh. Kena mengawasi musuh. Jadi kumpulan pertama, dia solat dengan Nabi SAW sama-sama. Nabi berdiri, mereka berdiri. Nabi rukuk, mereka rukuk. Nabi iktidal, mereka iktidal. Nabi SAW sujud, mereka sujud. Nabi duduk antara dua sujud, mereka pun duduk antara dua sujud. Nabi sujud yang kedua, mereka pun sujud yang kedua. Nabi bangkit untuk rakaat kedua, mereka pun bangkit pada rakaat kedua. Cuma bila dah bangkit ke rakaat kedua ni, kumpulan yang pertama yang solat bersama dengan Nabi SAW, hendaklah mereka teruskan rakaat kedua secara bersendirian. So Nabi akan tunggu. Nabi akan diri pada rakaat kedua. Kan? Adapun yang makmum kat belakang tu, mereka solat secara sendiri. Mereka completekan. Mereka selesaikan rakaat kedua secara sendiri. Kan? Habis baca Fatihah, habis baca surah, mereka rukuk, mereka iktidal sendiri. Mereka tak ikut Nabi. Mereka sujud sendiri, duduk antara dua sujud sendiri, sujud yang kedua sendiri, tahiyat akhir sendiri, baca tahiyat sendiri, kemudian mereka beri salam.
Lepas mereka dah beri salam, rakaat kedua, apa mereka buat? Mereka tukar pula dia punya peranan. Mereka tukar yang tadi ada kumpulan kedua yang mengawasi musuh, kan? Jadi kumpulan kedua yang mengawasi musuh, mereka tukar, exchange their role. Kumpulan kedua tadi yang tak solat dengan Nabi, sekarang turn mereka pula. Giliran mereka pula untuk solat bersama dengan Nabi SAW. Manakala kumpulan tadi yang dah solat dengan Nabi SAW, giliran mereka pula untuk mengawasi pihak musuh. Jadi ada exchange, pertukaran. Kita teruskan dengan terjemahan dia, kemudian kita explain dengan lebih lanjut. Dan hendaklah datang pula puak yang lain. Yang kedua yang belum salat kerana menjaga serbuan musuh. Maka hendaklah mereka salat berjemaah bersama-sama kamu. Jadi kumpulan yang kedua tadi yang mereka belum lagi join salat, mereka sedang menguasai musuh. Apa yang Allah perintahkan bagi mereka? Okay, sekarang kumpulan satu dah habis salat, maka tukar giliran. Kumpulan yang kedua pula join salat sama-sama dengan Nabi SAW. Tapi macam mana Ustaz dia nak solat kan? Nabi dah berada pada rakaat kedua, Nabi masih berdiri. Jadi cara dia mendirikan solat pada ketika itu adalah mereka ikut Nabi. Rakaat kedua Nabi SAW merupakan rakaat pertama bagi mereka. Jadi mereka ikut Nabi SAW solat. Kemudian Nabi rukuk, mereka pun rukuk. Nabi iktidal, mereka iktidal. Nabi SAW sujud, mereka pun sujud. Nabi duduk antara dua sujud, mereka pun duduk antara dua sujud. Nabi sujud yang kedua, mereka pun sujud yang kedua. Kemudian Nabi akan duduk tahiyat akhir. Okay. Tapi kumpulan yang kat belakang ni, mereka perlu bangkit untuk berdiri solat rakaat kedua. Kerana mereka baru solat satu rakaat. Jadi mereka perlu bangkit, mereka perlu berdiri untuk melaksanakan rakaat mereka yang kedua secara bersendirian. Nabi SAW tunggu kan dekat tahiyat akhir. Jadi mereka diri rakaat kedua sendiri, mereka baca Fatihah sendiri, kan, baca surah sendiri, kemudian mereka rukuk sendiri, iktidal sendiri, sujud sendiri, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, kemudian mereka duduk tahiyat akhir. Dan Nabi SAW masih menunggu mereka dekat position tahiyat akhir. Lepas dah selesai baca tahiyat akhir, maka Nabi SAW akan beri salam dan mereka makmum yang kat belakang pun akan beri salam. Itu adalah tata cara melaksanakan solat dalam keadaan perang. Kita kalau pergi kat YouTube, adalah kan kita lihat ada video yang dilakukan kan, yang dibuat kan. Saya pernah lihat video-video yang dibuat oleh sebahagian pasukan tentera kan, seperti tentera Malaysia. Mereka ada buat video kan tentang tata cara melaksanakan solat dalam keadaan peperangan. Boleh kita cari kan dekat YouTube kan. Kalau rasa macam susah nak visualize kan, boleh cari video-video yang ada dekat YouTube. Sambungan bagi terjemahan ayat tadi. Dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Jadi kumpulan yang kedua ni bila dia join salat dengan Nabi SAW perlu juga kan menyandang senjata. Takut-takut musuh tiba-tiba serang secara mendadak. So they are ready dengan adanya senjata di tangan mereka. Sambungan bagi terjemahan tadi, orang-orang yang kufur memang suka kalau kamu cuai lalai akan senjata dan harta benda kamu. Supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing
jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan ataupun kamu sakit. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk menyandang senjata, tapi kalau sekiranya ada keuzuran yang tertentu yang menghalang seseorang daripada menyandang senjata pada ketika itu, maka diberikan kelonggaran, diberikan keringanan untuk tidak menyandang senjata pada ketika itu. Dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang kufur itu azab seksa yang amat menghina. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang tata cara melaksanakan solatul khauf, solat dalam keadaan peperangan, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh kita keluarkan daripada ayat ini? Pertama sekali kata para ulama, ayat ini menyentuh mengenai solat khauf, iaitu solat dalam keadaan perang. Indahnya agama Islam ni, hatta dalam keadaan peperangan pun kita diwajibkan mendirikan solat. Apatah lagi kalau bukan dalam keadaan perang. Lebih patut kita mendirikan solat. Kita sekarang dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan perang, wajib mendirikan solat. Solat 5 waktu yang kita maksudkan. Pengajaran yang kedua, Allah memerintahkan untuk mengangkat senjata dan berwaspada terhadap pihak musuh ketika mendirikan solat khauf. Jadi dalam ayat tadi yang kita baca, perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyandang senjata. Allah perintahkan orang-orang Islam yang solat bersama-sama dengan Nabi SAW, kan, untuk mengangkat senjata mereka kerana mereka berada dalam keadaan perang. Kita ni solat, kita sedang bermunajat kepada Allah. Kita ni solat adalah umpama kita meletakkan pengharapan kita, pergantungan kita kepada Allah. Okay. Tapi meskipun kita sedang meletakkan pengharapan kita kepada Allah, meskipun kita sedang meletakkan pergantungan kita kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala masih memerintah kita dalam keadaan perang untuk mengangkat senjata. Perlu put in effort. Perlu ada usaha. Takut-takut pihak musuh serang secara mendadak. Jadi, antara juga pengajaran yang penting daripada ayat ini, walaupun seorang hamba meletakkan pergantungannya kepada Allah, tetapi mereka tetap diperintahkan untuk berusaha. Kita solat, kita letakkan pergantungan kita pada Allah. Dalam keadaan perang. Tapi dalam masa sama juga, kita diwajibkan untuk berusaha. Mengambil langkah-langkah pencegahan. Dalam keadaan perang adalah mengangkat senjata. Walaupun dalam keadaan solat. Tak boleh ke ustaz solat je kan, tak angkat senjata. Kita kan sedang berdoa pada Allah. Kita kan sedang minta pada Allah. Kita sedang rukuk sujud pada Allah, minta pada Allah. Allah yang ajarkan Nabi SAW, Allah yang ajarkan para sahabat, Allah yang ajarkan orang Islam dalam keadaan perang, walaupun yes kita salat, at the same time kita pun kena menyandang senjata, mengangkat senjata. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya usaha. Walaupun seseorang itu dalam keadaan salat. Ayat ini, kata para ulama, menunjukkan yang tawakal yang hakiki tidak menafikan kepentingan usaha. Tawakal yang sebenar-benarnya dia tidak akan menafikan tentang kepentingan seseorang itu berusaha. Jadi ini merupakan salah satu dalil yang kita kongsikan pada hari ini. Dalil yang kedua yang saya nak kongsikan pada pagi hari ini adalah daripada surah Al-Jumu'ah, ayat ke-9 dan juga ayat yang ke-10. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 dengan ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mendirikan salat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi untuk mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ini ayat yang ke-9 daripada surah Al-Jumu'ah. Jadi Allah perintahkan bagi golongan lelaki Muslim, kalau sekiranya mendengar seruan azan Jumaat dikumandangkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk segera mengingati Allah. Fas'au ila dzikrillah. Dan kata para ulama, yang dimaksudkan dengan segera mengingati Allah adalah mendengar kepada khutbah dan juga mendirikan solat Jumaat. Allah juga perintahkan dalam ayat ini untuk meninggalkan jual beli. Itu yang tak dibenarkan kan? Kalau dalam pekarangan masjid, kalau khutbah sedang disampaikan oleh khatib, kalau sekiranya sedang mendirikan solat Jumaat, maka tak dibenarkan pada ketika itu untuk mengadakan transaksi jual beli di pekarangan masjid. Kemudian setelah selesai solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati daripada limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi lepas dah selesai solat Jumaat, dan lepas selesai khutbah, dan selepas selesai solat, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bertibaran dekat muka bumi ini. Carilah limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau ada yang nak cari rezeki, silakan, falyatafaddal. Kan? Itu adalah termasuk juga dalam pengertian daripada ayat ke-9 dan ke-10 daripada surah Al-Jumu'ah. Apakah pengajaran penting yang kita nak keluarkan daripada ayat tentang solat Jumaat ni? Adalah kalau kita perhatikan dalam ayat tadi, di samping perintah agar mendirikan solat Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan orang-orang Islam untuk berusaha mencari rezeki. Hari Jumaat, dalam ayat tadi, Allah larang kan? Ataupun Allah perintahkan bagi mereka yang sedang berjual beli. Tapi kalau sekiranya dah masuk waktu untuk khutbah Jumaat, untuk solat Jumaat, tinggalkan jual beli. Sama juga bila dah selesai daripada khutbah dan dah selesai daripada solat Jumaat, Allah izinkan, Allah benarkan kan orang-orang Islam untuk bertibaran dekat muka bumi ini, mencari rezeki. Yes, kita solat ni, solat Jumaat, kita meletakkan pergantungan kita kepada Allah. Tapi dalam masa sama juga Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita untuk berusaha. Allah suruh kita bertibaran dekat muka bumi ini, mencari limpah kurnia Allah. Berusaha untuk mencari rezeki. Jadi berdasarkan ayat ini, di samping meletakkan pergantungan kita kepada Allah, orang-orang Islam juga perlu berusaha mencari rezeki. Jadi kita nak tegaskan lagi, yang tawakal yang hakiki, tawakal yang sebenar-benarnya, dia tidak menafikan kepentingan usaha. Kita solat, kita letakkan pergantungan pada Allah, dalam masa yang sama juga kita berusaha untuk mencari rezeki. Itu juga termasuk dalam usaha kita, dan itu juga termasuk dalam pengertian tawakal. Jadi sebagai kesimpulan untuk sesi kita pada pagi hari ini, ada dua kesimpulan penting yang saya nak kongsikan sebelum saya undurkan diri pada pagi hari ini. Pertama sekali adalah mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mengambil vaksin COVID-19 termasuk dalam usaha yang amat dianjurkan dalam Islam. Dia termasuk dalam pengertian tawakal.
Tawakal consists of two parts, two components. Yang pertama adalah seorang itu berusaha dan yang kedua adalah meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dalil yang menunjukkan bahawa tawakal yang hakiki tidak menafikan kepentingan usaha. Sebenarnya ada banyak dalil. Cuma kita kongsikan dua dalil terlebih dahulu pada pagi hari ini. Pertama adalah daripada surah An-Nisa ayat 102 yang tadi kita kongsikan dengan antum, yang ada kaitan dengan solatul khauf, solat dalam keadaan perang. Dalam perang pun perlu solat. Dan dalam solat pun perlu angkat senjata. So ada elemen usaha dekat situ. Sama juga dengan surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 dan ke-10. Berkaitan tentang kepentingan untuk usaha mencari rezeki. Lepas dah dirikan solat Jumaat, lepas dah dengar khutbah Jumaat dan dirikan solat Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk bertibaran dekat muka bumi ini. Mencari limpah kurnia Allah. Berusaha mencari rezeki. Jadi itulah poin-poin yang penting yang kita nak sentuh pada pagi hari ini. Sebelum saya undurkan diri, saya lihat ada certain soalan dekat Facebook punya komen punya section. Okay. Ada yang tanya, Ustaz, macam mana kalau hamba Allah yang ada takut vaksin? Jadi kita katakan adalah vaksin ni sebelum dia diluluskan kan, oleh pihak yang berautoriti, mereka dah, maksudnya adalah dia punya procedures kan. Sebuah vaksin kalau dia tak selamat, nescaya tidak akan diluluskan. Jadi vaksin hanya akan diluluskan kalau sekiranya dia selamat digunakan, tahap keberkesanannya adalah tinggi. Walaupun kita tak nafikan kan, ada side effects dia, itu pun mereka terus terang tentang side effects dia. Bagi sebagian orang kalau ambil vaksin barangkali sakit pada otot, ada yang barangkali rasa demam, kan? So itu adalah side effects yang boleh terjadi ataupun boleh muncul. Kan? Kalau mengambil vaksin, sebagaimana kita telah kongsi dengan antum, adalah kemaslahatan yang ada pada pengambilan vaksin ini adalah melebihi daripada kemudaratan kecil yang terhasil. Okay. Jadi itulah di antara poin-poin penting yang saya nak kongsikan kan, pada hari ini, pada pagi hari ini. Jadi kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kesalahan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.